Hai dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syahril. Kali ini kita akan belajar subjek Pendidikan Moral tahun 5 pada unit 8 bertemakan keadilan. Kali ini kita akan pergi pada muka surat 72, buku teks subjek Pendidikan Moral tahun 5. Di sini tajuk dia adalah Amalan Adil, Hak Dipelihara. Okay, di bawah ini ada dialog di antara beberapa orang yang kita akan dengar, dan saya harap murid dapat mengikuti perbualan ini dengan teliti supaya kita dapat ambil pengajaran yang dapat disampaikan. Abang, saya hendak 2 keping roti telur. Baik. Mengapakah mata kanan kamu kemerah-merahan? Entahlah, mata saya merah sejak pagi ini. Oh, kamu sakit mata. Kamu tidak boleh datang ke sini. Penyakit ini berjangkit. Abang, tidak adil kita bercakap begitu. Dia belum disahkan lagi menghingap dah sakit mata. Dia berhak berkunjung ke mana-mana tempat awam. Ya, betul katanya. Kita perlu memastikan sesuatu fakta itu sahih sebelum menyuarakan pandangan. Jangan mengikut anggapan sendiri. Maafkan saya, adik. Tidak mengapa. Okey, baik. Tadi adalah perbualan di antara seorang adik yang ingin membeli roti telur di sebuah restoran, dan seorang abang yang pelayan di kedai itu mengambil pesanan, dan didapati mata adik yang mengambil pesanan itu, yang memesan 2 keping telur itu, didapati matanya merah kemerahan. Lalu ditegur oleh abang pelayan itu, mengatakan adik itu sedang sakit mata, tidak patut dia datang ke kedai ataupun ke mana-mana disebabkan sakit mata ini boleh berjangkit. Namun begitu, abang yang ambil pesanan itu telah ditegur oleh seorang adik perempuan yang mengatakan tidak begitu adil kita menganggap mata orang yang merah itu adalah sedang sakit mata. Sebab dia belum disahkan lagi sakit mata, dan dia juga berhak untuk pergi ke mana-mana ke tempat awam. Dan kata adik perempuan itu juga disokong oleh seorang pakcik yang sedang menikmati teh tarik, dengan memberikan pandangan bahawa kita tidak perlu membuat satu anggapan yang buruk pada orang lain selagi kita tidak mendapatkan kesahihan sesuatu perkara itu. Kita perlu selidik dulu. Nah, setelah begitu, selepas itu abang yang mengambil pesanan itu meminta maaf pada adik yang memesan roti telur itu. Apa yang kita dapat lihat di sini adalah sesuatu perkara yang perlu kita selidik dulu secara adil. Kita tidak boleh menghukum seseorang hanya dengan melihat dan terus membuat anggapan ataupun hukuman tanpa selidik dahulu. Pengajarannya di sini adalah kita perlu pastikan dahulu sebelum kita membuat penilaian ataupun anggapan ataupun saranan tindakan. Kita perlu selidik supaya kita dapat berlaku adil dengan orang berkenaan, dan orang yang kita selidik itu tidak terinaya dan juga tidak diinaya. Saya harap pada perbualan tadi murid-murid dapat mengambil pengajaran dan pembelajaran yang
dapat memberi dapat memberi kita satu panduan bagaimana kita hendak berlaku adil supaya hak orang lain dapat dipelihara. Okey, selepas ini kita akan cuba menjawab soalan yang pada petak yang berwarna kuning itu. Apakah yang berlaku? Soalan pertama adalah, apakah yang berlaku sekiranya amalan adil dalam hidup bermasyarakat diabaikan? Jelaskan. Yang kedua, lakukan amalan adil ketika kamu berada di tempat awam. Contohnya, pasar malam, pawagam dan taman rekreasi. Okey, kita lihat pada soalan yang pertama dahulu. Okay, saya ulang balik soalan yang pertama. Apakah yang akan berlaku sekiranya amalan adil dalam hidup bermasyarakat diabaikan? Jelaskan. Okay, di sini, cikgu berikan dua jawapan yang boleh kamu pelajari. Okay, yang pertama adalah masyarakat akan sentiasa berprasangka buruk antara satu sama lain. Okay. Jika kita mengabaikan satu amalan yang adil, maknanya masyarakat akan sentiasa bersangka buruk. Maknanya bersangka buruk ni adalah kita tidak selidik. Macam tadilah, adik tu ada, kita terus jatuh hukum, maknanya kita halau adik tu balik sampai adik tu dapat membeli makanan, sedangkan adik tu hanya mata merah mungkin sebab dia kurang tidur ataupun sebab yang lain lah. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah sebilangan masyarakat akan terinaya dengan tindakan kita tadi tu. Maknanya kalau kita ambil satu tindakan tanpa menyelidik dahulu, memastikan setiap apa yang berlaku itu kita terus jatuhkan hukuman, nanti akan ada orang yang terinaya. Dan juga alasan dan sebab yang lain juga. Tapi cikgu hanya bagi dua saja. Okey, seterusnya. Lakukan amalan adil ketika kamu berada di tempat awam. Contohnya, pasar malam, pawagam dan taman rekreasi. Maksudnya di sini, murid-murid boleh membuat satu skrip lakonan yang ringkas berkenaan amalan adil ketika berada di tempat awam. So, bagaimana di tempat awam ni adalah seperti di pasar malam, pawagam, taman rekreasi, di taman tasik dan di mana-mana lah, di padang permainan. Itu yang dinamakan tempat awam lah. Maknanya tempat awam ni kita tak perlu membuat bayaran, ataupun tempat yang ramai orang lah, senang cerita. Okey, di sini cikgu akan bagi contoh skrip lakonan, dan cikgu akan berikan satu contoh lakonan. Saya harap murid-murid dapat dengar dengan baik dan menghayati pengajaran dan pembelajaran dalam perbualan nanti. Okey, kita lihat sekarang. Steven, kenapa kamu tidak beratur membeli makanan? Seperti hati saya lah hendak beratur atau tidak. Steven, tidak baik berbuat begitu. Ajit, kenapa pula beratur? Sedangkan semua orang akan dapat membeli makanan. Kita kena bersikap adil kepada orang lain yang sudah beratur lebih awal. Oh, maafkan saya. Saya akan beratur sekarang. Terima kasih Arjit kerana menegur saya. Sama-sama. Okey. Tadi adalah perbualan di antara Steven dan Arjit di pasar malam. Mereka berdua bertemu di satu gerai yang menjual makanan, dan Steven didapati tidak beratur untuk membeli makanan, dan langsung ditegur oleh Arjit yang kebetulan sedang beratur membeli makanan di situ. Di situ kita dapati perbualan
di mana Arjit menegur Steven supaya beratur dan mengikut peraturan. Dan Arjit pada mulanya tidak mahu menerima teguran kawannya itu kerana dia beranggapan dengan tak perlu beratur, semua orang akan dapat makanan. Tapi Arjit telah memberitahu bahawa kita kena bersikap adil supaya orang yang lebih dulu beratur sepatutnya dapat makanan dahulu, berbanding Arjit yang datang kemudian. Itu akan menimbulkan perasaan tidak puas hati pada orang lain. Oleh itu, saya harap murid-murid dapat ambil pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Maknanya kita kena bersikap adil dan jangan terus menjatuh hukum ataupun membuat satu tindakan yang akan menyebabkan orang lain tidak puas hati. Dan apabila ramai yang buat perbuatan yang tidak adil, maknanya masyarakat kita tidak akan dapat hidup aman dan harmoni. Cikgu rasa setakat ini saja pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap murid-murid dapat bersikap adil dan semoga kita dapat menjadi orang yang baik di dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik dan bye-bye.